barang siapa yang ahdath, yang mencipta sesuatu baru dalam agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam syariat Rasulullah, fahuwa rad, akan ditolak. Itulah maksud bid'ah. Saya bukan bid'ah, handphone bukan bid'ah, kereta bukan bid'ah. Jangan memperlekehkan agama Allah Subhanahu wa taala sehingga boleh jadikan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu permainan. Berhati-hati dengan kata-kata yang kita kadang-kala rasa nak sangat kacau pemikiran masyarakat. Jangan campur benda teknologi dengan benda agama. Mic, handphone, kereta, meja, kopiah ni bukan bid'ah. Wahai saudara, kita cakap benda pasal agama. Yakni awak buat salat baru, itulah bid'ah. Awak buat zikir baru sendiri, ya bid'ah. Sedangkan zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Itulah yang kita bahaskan. Jangan kacau ataupun campur aduk perkara teknologi. Islam tak melarang awak buat roket. Islam tak melarang awak buat kereta. Islam tak larang awak buat handphone. Ni bukan bid'ah. Buat rumah, pembinaan, buat masjid, buat menara, buat sekolah, buat universiti. Ni bukan bid'ah, wahai saudara. Bid'ah, faham ke tak? Bid'ah ni maksudnya benda yang awak cipta dalam syariat Islam. Perkara dunia, sahabat, tidak ada kaitan dengan bid'ah. Awak buat handphone, buat mic ni bukan bid'ah. Kopiah, baju ni bukan bid'ah. Bila kita sebut bid'ah, yakni berkaitan agama. Kayu ukur demikian jelas tidak betul. Pertama, ia melanggar ijma' ulama'. Ia melanggar kesepakatan ulama' kerana ulama' tidak menjadikan dunia dan agama sebagai kayu ukur. Tetapi ulama' menjadikan muwafaqatus sunnah, selari dengan sunnah ajaran Nabi, ataupun mukhalafatuha, bercanggah dengan sunnah ajaran Nabi sebagai kayu ukur. Baik, yang pertama, Ustaz Muhib. Cuba Ustaz buka fikiran dan juga dada Ustaz, perhatikan syariat Islam. Saya rasa kita akan sepakat bahawa syariat Islam datang untuk mentadbir kedua-duanya. Syariat Islam datang untuk tadbir urusan agama dan syariat Islam juga mentadbir urusan dunia. Kita bukan sekular. Kita bukan nak pisahkan antara agama dan dunia. Tak. Urusan ibadat misalnya, bab ibadat itu, bab agama, Islam aturkan begini syarat, rukun, sah dan sebagainya. Urusan dunia, munakahat, nikah kahwin, ada peraturan, ada yang sah, ada yang batal, ada haram, ada halal. Muamalat urusan dunia Islam atur, ada sah, ada batal, ada haram, ada halal. Jenayat urusan dunia juga Islam atur. 3/4 fiqh urusan dunia pun Islam atur. Maka kalau kita kata perkara baharu dalam dunia itu okey, tidak betul. Saya selalu bagi contoh ya. Antara amalan yang tidak ada di zaman Nabi SAW adalah amalan insurans. Ya, kita bayar premium pada syarikat insurans, bila berlaku sesuatu yang dia cover, dia akan bagi pampasan kepada kita. Ini amalan baru ya, mungkin 300-400 tahun yang lalu. Dan juga amalan takaful. Dengan amalan insurans kita ada bayar sumbangan pada syarikat takaful, berlaku sesuatu yang dalam protection dia tu, kita akan diberi pampasan. Kedua-duanya adalah perkara baharu ya. Tidak ada di zaman Nabi SAW sahabat ambil insurans, tidak ada di zaman Nabi SAW sahabat jual takaful, jadi ejen takaful. Ini memang perkara baharu ya. Ini insya-Allah kita tidak ada khilaf, tidak ada pertikaian antara kita bahawa amalan insurans dan juga amalan takaful, perkara baharu inilah dinamakan bid'ah sebab bid'ah ni asal maknanya ihdatsu syai'in ma lam yakun. Buat satu benda yang dahulunya tidak ada. Memang tidak ada insurans dan takaful di zaman Nabi SAW. Kedua-duanya bukan urusan agama sebenarnya. Kita ambil insurans urusan dunia, kita ambil takaful pun urusan dunia. Kerana ini adalah risk management. Ya, ini adalah pengurusan risiko. Kita hidup tidak boleh sunyi dari risiko. Tetapi macam mana kita uruskan risiko? Antaranya kita ambil protection. Kalau berlaku risiko kemalangan ada, risiko sakit ada, risiko barang-barang kita hilang kan. Baru ini ada mantan menteri KBS hilang duit 250,000. Jadi risiko barang hilang tu ada. Tetapi macam mana kita nak uruskan? Iaitu kita ambil protection. Iaitu kalau kita jatuh sakit, syarikat insurans bayar. Kalau kita accident, na'udzubillah, syarikat insurans bayar. Kalau kita barang yang kita dah ambil insurans tu hilang, maka syarikat insurans bayar. Jadi ini tidak berlaku di zaman Nabi SAW, tapi ia hanya urusan dunia. Kalau ikut teori Ustaz Muhib dan rakan-rakan yang satu fikrah dengan beliau, maka sepatutnya kedua-dua amalan ini dibenarkan. Walaupun tidak ada zaman Nabi SAW, tapi ia bukan urusan agama ya, ia hanya urusan dunia. Sepatutnya insurans halal, takaful juga halal. Tapi yang berlaku tidak. Yang berlaku adalah
hampir semua ulama dunia, hampir semua, kalau ada pun seorang dua yang berbeza pandangan, mengatakan insurans konvensional hukumnya haram kerana ada elemen gharar tidak pasti, ada elemen maisir seolah-olah berjudi, ada elemen riba beri sikit dapat lebih, maka hukumnya haram. Habis takaful, kenapa ulama kata halal? Tidakkah takaful juga tak pasti dapat apa? Tidakkah takaful juga ada elemen nasib macam judi? Tidakkah takaful juga ada elemen kita bagi sedikit, kemungkinan kita dapat banyak daripada apa yang kita berikan, sumbangan? Maka jawab para ulama berbeza. Insurans haram kerana insurans adalah akad muawadat, akad yang ada timbal balas, ada consideration daripada pihak ini apa, consideration daripada pihak sana apa. Akad muawadat, kalau ada gharar, tidak kepastian, ada elemen nasib maisir macam judi, ada elemen beri sedikit dapat lebih jadi riba, maka itu hukumnya haram, bercanggah dengan syarak. Tengok, kai ukur ulama menetapkan hukum bercanggah dengan syarak. Tetapi takaful walaupun ada ketidakpastian dan sama practical effect dia, tetapi dibenarkan kerana takaful adalah akad tabarruk, akad sedekah. Bila akad sedekah tak pasti kau dapat apa, tak ada masalah. Macam orang kharat kematian, dah dia dapat tak dapat, dia pun tak tahu dapat berapa, entahlah, lantaklah dia dah sumbang pada orang tu, cuma untuk tabung ni siapa yang layak dapat, nanti dia akan dapat sumbangan. Jadi rupanya para ulama tidak mengukur sesuatu perkara baharu itu sama ada ianya dunia atau agama, kedua-duanya adalah bid'ah dunia, tapi ulama melihat selari atau bercanggah dengan syarak. Jelas, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ambil contoh, kita dapati membahagikan bid'ah kepada dunia dan agama ini tidak konsisten. Guna telefon tak apa, bid'ah dunia. Okey, saya sekarang sedang guna telefon, saya sedang merakam live dan nanti saya akan share live ini, linknya di mana, ini jelas bid'ah. Tapi kalau saya tanya Ustaz Muhib, Ustaz, tak apa ke saya buat bid'ah live ni? Boleh ke macam ni? Ustaz Muhib akan kata, tak apa Ustaz, bid'ah dunia tak ada masalah. Okey, buat bid'ah dunia. Benda tak berlaku zaman Nabi SAW, dia guna telefon, dia juga guna teknologi rakaman, dia rakam aksi lucah. Ada orang buat benda tak senonoh, dia pergi rakam. Tak ada berlaku zaman Nabi. Perbuatan tak senonoh ada zaman Nabi. Merakam perbuatan tak senonoh tu tak pernah berlaku zaman Nabi. Dia buat, tu bid'ah. Kemudian dia upload dalam YouTube, dia sebar dalam WhatsApp. Ini semua benda bid'ah, dan bid'ah ini bid'ah dunia. Kalau ikut teori yang mengatakan bid'ah dunia boleh, sepatutnya kita kata tak apa, tak ada masalah bid'ah dunia. Tapi insya-Allah Ustaz Muhib pun tak tagamak kata rakam video lucah itu bid'ah hasanah ataupun bid'ah yang la ba'sa biha. Tak sanggup nak kata demikian. Bermakna kayu ukur itu problem, dia tidak konsisten. Demikianlah dalam bab doa. Ini yang selalu kawan-kawan kita sensitif. Dia kata, mana boleh doa macam ni tak warid daripada Nabi SAW? Apa kamu ingat doa kamu lebih baik daripada doa Nabi SAW? Na'udzubillah. Adakah orang yang berdoa lain dengan doa yang lain daripada Nabi SAW, dia mendakwa doa dia lebih baik daripada doa Nabi SAW? Tidak demikian. Tapi mereka faham doa ibadah yang luas. Ibadah yang tidak diikat. Nak doa bila, nak doa di mana, dan doa apa. Asalkan jangan melanggar syarak. Ya, bid'ah yang berlaku sekarang yang ramai orang tak tahu, kita berdoa minta orang kafir jadi pemimpin. Itu bid'ah yang sayyi'ah, dalalah. Kenapa orang tak bising? Bercanggah dengan syarak. Sepatutnya orang Islam yang memimpin. Baik. Tetapi oleh kerana doa adalah ibadah, itu sepakat ya. Ustaz Muhib berkata doa ibadah, Ustaz Angku berkata doa ibadah. Lebih penting Nabi SAW sendiri bersabda ad-doa wal ibadah. Nabi bersabda doa dia adalah ibadah. Maka kawan-kawan kita menjadi sensitif. Oleh kerana doa ibadah, tak ada dalil Nabi doa akhir tahun awal tahun, maka itu bid'ah yang sesat. Oleh kerana doa adalah ibadah, tidak ada dalil Nabi berdoa 3 kali dalam malam nisfu Sya'ban, maka itu bid'ah yang sesat. Baik. Di sisi kita yang ikut panduan daripada Imam Syafi'i, daripada Imam Nawawi, kita mengatakan doa ni kan ibadah yang umum. Jadi nak doa malam nisfu Sya'ban boleh, nak doa malam lain boleh, nak doa akhir tahun boleh, awal tahun boleh, nak doa sepanjang tahun pun boleh. Kerana doa ibadah yang umum. Kata dia tak boleh. Kalau doa itu ibadah, kena ada dalil Nabi buat. Kalau tak ada dalil, sesat. Baik. Ada tak dalil Nabi SAW berdoa dalam bahasa Melayu? Jelas tak ada. Ada tak dalil Nabi SAW berdoa minta anak-anak berjaya dalam peperiksaan? Jelas tak ada. Ialah dia dapat semua A dan seterusnya. Orang itu buat bid'ah yang sesat. Kerana dia buat satu perkara baharu dalam ibadah. Doa adalah ibadah. InsyaAllah, Ustaz Muhib dan rakan-rakan juga tidak tergamak mengatakan begitu. Bermakna kayu ukur yang membahagikan bid'ah pada dunia dan agama ini kayu ukur yang bid'ah. Kayu ukur yang bercanggah dengan kesepakatan para ulama. Sebab itu dia tidak konsisten. Law kana min indi ghairillah la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau sesuatu itu bukanlah datang daripada Allah Taala, nescaya mereka akan dapati di situ percanggahan yang banyak. Kayu ukur bid'ah dunia dan agama ini bercanggah bahkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW
bila berlaku satu perkara baharu yang baginda sendiri tak pernah suruh, yang baginda sendiri tak pernah buat, adakah baginda tengok benda dunia, baginda kata tak apa, benda baru urusan dunia, tak ada masalah. Benda agama, Nabi larang ni benda agama, tak ada dalil jangan buat. Ataupun Nabi tengok benda itu kalau selagi dengan syarak Nabi benarkan, bercanggah dengan syarak Nabi larang. Kita dapati sunnah Nabi, cara Nabi, tariqah Nabi. Dahulu satu perkara baharu dengan timbangan syarak, barulah baginda menghukumkan perkara itu boleh ataupun baginda larang. Solat adalah ibadah, urusan agama. Di zaman Nabi SAW ada orang buat dalam solat benda yang Nabi tidak suruh dan Nabi tidak buat. Iaitu dia sentiasa membaca suratul Ikhlas pada setiap rakaat. Dia jadi imam di Masjid Quba. Dia baca bagus, semayang dia bagus. Cuma satu benda. Bila dia semayang, dia akan baca Fatihah. Selesai Fatihah, dia akan baca Qul Huwallahu Ahad sampai habis. Selesai Qul Huwallahu Ahad, barulah dia baca surah, katakan Wadduha. Lepas itu dia rokok. Kemudian, yang kedua, rakaat kedua, Fatihah lagi, Qul Huwallah lagi sekali. Kemudian boleh dibaca surah, katakan Alam Nashrah, dia rokok. Yang pertama, Nabi SAW tidak mengamalkan demikian. Dia buat benda yang Nabi tak buat. Yang kedua, Nabi tidak menganjurkan demikian. Dia buat benda yang Nabi tak suruh. Yang ketiga, makmum tidak suka. Makmum suruh dia pilih. Kalau nak baca Qul Huwallah, memadai dengan Qul Huwallah, tidak perlu baca surah. Kalau nak baca surah, tidak perlu lagi baca Qul Huwallah. Dia juga mengatakan, kalau kamu nak saya jadi imam, macam itu cara saya. Kalau kamu nak macam lain, kamu lantik imam lain. Akhirnya diadu kepada Nabi SAW. Baik. Kalaulah memang kaedahnya buat benda yang Nabi tak pernah buat dan Nabi tak pernah suruh hukumnya haram, tentulah Nabi SAW kena larang imam ini. Kerana ketika imam tu buat benda tu baru. Nabi tak pernah buat macam itu. Qul Huwallah setiap rakaat. Yang kedua, Nabi pun tidak suruh kamu kalau sembahyang tiap rakaat kena baca Qul Huwallah ya. Nabi tak pernah suruh begitu. Jadi ketika kejadian itu berlaku, itu fit definisi bid'ah, iaitu membuat satu perkara yang Nabi SAW tidak pernah lakukan, yang Nabi SAW tidak pernah anjurkan, dan dalam perkara ibadah. Tapi Nabi SAW tidak bersikap demikian. Nabi panggil imam itu, tanya, kenapa imam tak nak ikut cadangan daripada jemaah? Jawab imam itu, inni uhibbuha ya Rasulullah. Sesungguhnya aku kasih kepada surah Al-Ikhlas Rasulullah. Di situ Nabi SAW terus boleh buat pertimbangan. Kasih kepada ayat Quran itu tidak bercanggah dengan syarak. Mengulangi membaca ayat Quran dalam sesuatu rakaat sembahyang juga tidak bercanggah dengan syarak. Macam imam kampung kita lah. Asal dia jadi imam, qul ya Allah. Asal dia jadi imam, qul ya Allah. Jadi kadang-kadang kita bosan juga, bacalah ayat lain sekali-sekala. Tapi dari segi hukum, salah tak dia mengulang-ulang membaca ayat yang dia suka? Tidak salah. Oleh kerana tidak salah, Nabi SAW bukan saja tidak larang, bahkan Nabi puji. Nabi bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kasih kamu kepada surah tersebut, itu memasukkan kamu dalam syurga. Tapi kalau inovasi dalam urusan dunia sekalipun, barang dia yang tak elok, dia taruh di bawah. Dia tindih dengan barang-barang dagangan yang elok. Jadi sepitah lalu orang tengok ke atas, orang nampak macam elok semua. Jadi bila Nabi SAW cek, Nabi seluk tangan baginda dalam barang dagangan tadi, Nabi dapati yang di bawah tu basah, tak elok. Nabi tanya pada dia, kenapa kamu buat macam ni? Dia kata nak bagi laku, supaya orang tengok, orang ingat elok semua. Itu bercanggah tak dengan syarak? Bercanggahlah sebab ada elemen menipu. Jadi walaupun itu inovasi dalam urusan dunia, itu kan marketing strategi pemasaran, tapi oleh kerana bercanggah dengan syarak, Nabi tak bagi. Nabi kata jangan buat macam itu. Man wasyafa laisa minna. Siapa yang menipu, dia bukan daripada golongan kami. Itu sunnah Nabi. Dalam mendapati perkara baharu, bukan tengok dunia atau agama, tapi tengok selari atau bercanggah dengan syarak. Bagaimana sikap Khulafa' Ar-Rasyidin? Nabi SAW berpesan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Naklah mu tu ikut sunnah aku dan sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin. Macam mana Khulafa' Ar-Rasyidin mendapati perkara baharu? Adakah Khulafa' Ar-Rasyidin tengok, benda ni urusan dunia, okey, beres bah, tak ada masalah, urusan dunia. Khulafa' Ar-Rasyidin tengok urusan agama, tak boleh urusan agama, tak boleh haram, Nabi tak pernah buat macam ni. Ataupun Khulafa' Ar-Rasyidin tengok, benda itu selari baik dari segi agama, dia buat. Kalau bercanggah dengan agama, baru dia tak bagi buat. Mana satu sikap Khulafa' Ar-Rasyidin kita nak ikut? Sebab Nabi suruh kita ikut Khulafa' Ar-Rasyidin. Kita dapati, Khulafa' Ar-Rasyidin, dia mengambil sikap menimbang perkara itu baik atau tak baik, baru dia buat. Baik dari segi syarak, dia buat. Tak baik, dia tidak buat. Atau dilarang. Contoh. Mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Quran kan zaman Nabi orang duk tulis sana tulis sini, tapi tidak dikumpulkan dalam satu mushaf. Zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu jadi khalifah, Sayyidina Abu Bakar kumpul dalam satu mushaf. Ini satu perkara bid'ah.
Jadi kawan-kawan kita kata bid'ah dunia tak apa, bid'ah agama tak boleh. Baik, kumpul Al-Quran dalam satu mushaf ni untuk menjaga keaslian Al-Quran. Takut nanti kan orang yang hafal Quran, dia pergi berperang mati syahid. Ramai orang hafal Quran mati, nanti orang tak tahu Quran sebenar macam mana. Elok kita kumpul, ini rujukan kita, ini Quran yang datang daripada Nabi SAW. Baik, ini urusan dunia atau urusan agama? Kalau kita jawab urusan agama, selesai masalah. Makna seumpama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, seumpama Sayyidina Umar yang bagi cadangan pun buat bid'ah. Siapa ustaz engku, siapa ustaz Muhib, siapa ustaz-ustaz lain yang adakah lebih hebat daripada Khulafaur Rasyidin dalam memahami hadis Nabi? Kita lebih pandai pada Sayyidina Abu Bakar dalam memahami hadis kullu bid'atin dhalalah. Sayyidina Abu Bakar buat bid'ah dalam urusan agama. Baik, mungkinlah ada orang tengah kata dia babi. Babi ni makna dia degil. Dia kata ustaz, tak betul tu ustaz. Sebenarnya, memanglah Quran ni urusan agama. Tapi strategi mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf untuk menjaga keaslian Al-Quran itu sebenarnya urusan dunia saja. Baik, kalau kamu dakwa demikian, tidakkah Sayyidina Abu Bakar tak faham? Kata yang itu bid'ah dunia boleh buat? Patut Sayyidina Abu Bakar lebih faham pada kita lagi. Ini bid'ah dunia buat. Kenapa kena dipujuk dulu oleh Sayyidina Umar? Ketika asal cadangan daripada Sayyidina Umar supaya dikumpulkan Al-Quran, apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah. Umar, macam mana aku nak buat satu benda, Nabi tak rajin buat benda macam ni. Makna di sisi Sayyidina Abu Bakar benda ni bid'ah, benda baru. Bila benda bid'ah, dia jadi ragu-ragu nak buat ni. Umar suruh buat, Nabi tak rajin buat. Jadi Sayyidina Umar pujuk akhirnya buat. Baik, kalaulah betul itu bid'ah dunia, macam mana cara Sayyidina Umar pujuk? Maknanya kayu ukurnya bid'ah dunia boleh, bid'ah agama tak boleh. Jadi bermakna Sayyidina Abu Bakar tahu. Takkan Sayyidina Abu Bakar tak tahu, kita tahu. Itu kan tak benda sabar. Sayyidina Abu Bakar tak tahu kayu ukur bid'ah, kita lebih tahu daripada Sayyidina Abu Bakar. Tak. Katalah betul ya. Kayu ukur bid'ah ni, bid'ah dunia boleh, bid'ah agama haram. Mana Sayyidina Abu Bakar mesti tahu. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar tak nak buat. Alasannya benda ni benda baru. Nabi tak pernah buat. Padahal bid'ah dunia boleh. Maka tentulah Sayyidina Umar kena pujuk, kena kata pada Sayyidina Abu Bakar, buatlah Abu Bakar. Yang aku cadang ni hanya bid'ah dunia saja. Kenapa kau tak nak buat? Sepatutnya begitu. Tapi cuba rujuk dalam hadis ni, dalam riwayat dalam asar ni. Apa kata Sayyidina Umar ketika memujuk Sayyidina Abu Bakar melakukan bid'ah mengumpulkan mushaf ini? Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, huwa wallahi khair. Mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf ini demi Allah benda baik. Jadi kalau begitu, yang bermain dalam fikiran Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang bermain dalam fikiran Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, baik atau tidak baik satu perbuatan baru.